Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita akan bahaskan tentang isim biasa yang dapat pangkat mansub. Isim biasa yang dapat pangkat mansub. Tuan-tuan boleh buka diagram tuan-tuan masing-masing. Nanti saya akan besarkan gambar. Nanti tuan-tuan boleh tengok juga. Tapi saya nak start daripada awal balik supaya tuan-tuan semua boleh back on track. Baik, hari ini kita nak bahas ayat yang nombor 22 daripada surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Ayat yang nombor 22. Tuan-tuan nanti buka muka surat 4. Standby kejap lagi. Tuan-tuan boleh pause video ni sekejap. Buka muka surat keempat untuk standby ayat 22. Kat situ ada contoh mansub hari ni. Baik. Isim ni pelajaran peringkat ketiga, saya ulang semula tuan-tuan. Isim terbagi kepada dua jenis dalam peringkat ketiga ni. Yang kedua ialah isim yang mabni. So isim-isim mabni ni kita dah bahas pada peringkat yang kedua dulu. Kita sekarang berada di peringkat yang ketiga kan. Peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga isim. So isim-isim yang mabni ni semua isim yang ada gelaran dan fungsi yang tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua. Cuma peringkat ketiga kita panggil di isim yang mabni. Okey, jenis yang kedua pula ialah isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab. So isim mu'rab ni dia boleh berubah kepada tiga jenis mu'rab. Dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub, dia boleh berpangkat majrur. Dia boleh baca baris depan Allahu, boleh baca baris atas Allah, dan dia boleh baca baris bawah Allahi. Okey, yang pertama dia boleh berpangkat marfu' ni kita dah jelaskan. Ni tanda-tanda marfu' tuan-tuan. Tanda marfu' dhammah, waw dan alif. Tiga tanda marfu' dalam kalimat isim biasa kan. Okey, penyebab dia apa? Penyebab dia saya dah jelaskan pada tuan-tuan, ada 6 penyebab kan. Yang pertama semasa dia subjek ataupun mubtada'. Yang kedua semasa dia khabar. Yang ketiga semasa dia subjek kepada kana. Yang keempat semasa dia khabar inna. Yang kelima semasa dia pelaku, fa'il. Yang keenam semasa dia timbalan pelaku. Ni kita dah jelaskan. Tuan-tuan boleh buka video-video kita sebelum ni. Okey, hari ni kita sambung lagi hal yang berkaitan dengan mansub. Bila kita sebut isim biasa yang berpangkat mansub, yang pertama saya nak jelaskan tanda-tanda mansub tu dulu. Betul ke tidak? So tanda mansub yang tuan-tuan telah didedahkan ialah yang paling lama sekali tuan-tuan dah belajar ialah tanda mansub yang pertama ialah fathah. Betul ke tidak? Fathah memang tanda mansub yang paling popular yang daripada dulu tuan-tuan dah tahu. Rupanya tuan-tuan pada peringkat yang ketiga ni tuan-tuan dah tahu bahawasanya ada juga tanda lain yang menunjukkan kalimat itu sedang mansub. Bukan sekadar fathah saja. Okey, tanda yang kedua kadang-kadang Allah tak pakai fathah tapi Allah pakai ya. Masa bila? Semasa jamak muzakkar salim dan semasa musanna. Muslimina, kafirina, saimina. Ataupun kalau musanna ni kitabani, muslimatani, ani di hujung pakai alif, ani. Tanda yang ketiga ialah kasrah. Kasrah juga menunjukkan kasrah juga menjadi tanda yang kalimat itu sedang berpangkat mansub. Masa bila pakai kasrah? Semasa kalimat itu jamak muannas salim. Kalau di jamak muannas salim jangan tuan-tuan mandai-mandai pakai fathah, tak boleh pakai kasrah. Muslimati. Dia sepatutnya ustaz dia kan mansub kena baca muslimata lah, tak boleh. Muslimat kan perempuan-perempuan Islam tu kan jamak muannas salim, atau kafirati itu kan jamak muannas salim. Jadi kalau jamak muannas salim jangan baris atas kat ujung, tak boleh tuan-tuan. So kalau dia berpangkat mansub kena pakai kasrah. Muslimati, kafirati, saimati, mukminati. Tuan-tuan takkan jumpa jamak muannas salim berbaris atas dalam Al-Quran. Okey, baik. Yang keempat ialah alif juga menjadi tanda mansub. Masa bila alif menjadi tanda mansub? Semasa kalimat itu termasuk dalam kelompok isim 5. Tuan-tuan. Baik. Sekarang ni penyebab. Tuan-tuan telah didedahkan dengan 3 sebab. Sebab yang pertama ialah kalimat itu merupakan khabar kana. Khabar kana kan? Kana Allahu aliman man. Aliman tu dia dapat pangkat mansub. Kenapa dia khabar kana? Yang kedua semasa dia subjek inna. Innallaha, inna kan? Innallaha, ha. Allah tu kena dapat kalimat yang mulia tu dalam konteks rangkap tu dia dapat pangkat mansub. Kenapa? Sebab dia subjek kepada inna. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui. Jadi kalau subjek kepada inna, dia entitled untuk dapat pangkat mansub juga baris atas. Baik, yang ketiga kerana kalimat itu merupakan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih makna apa? Maf'ulun bih maknanya yang kena buat. Kalau dia maf'ulun bih, dia juga entitled untuk dapat pangkat mansub. Saya percaya tuan-tuan semua dah faham benda ni. Okay, hari ni kita nak sambung lagi tuan-tuan. Yang keempat ialah kalau kalimat itu merupakan maf'ul mutlak. Ni jarang jumpa dalam Al-Quran tuan-tuan. Jarang-jarang kita jumpa. So maf'ul mutlak ni apa? Maf'ul mutlak ni dia ulang balik fa'il dalam bentuk isim.
Contohnya Ali dia makan semakan-makannya. Ali dia lari selari-larinya. Semakan-makannya, selari-larinya tu kalimat isim tuan-tuan. So kalau tuan-tuan tengok terjemahan dia begitu, maka itu merupakan maf'ul mutlak. Ali dia tidur setidur-tidurnya. Setidur-tidurnya tu kita panggil dia maf'ul mutlak. Dia ulang, dia tidur kan fi'il kan. Jadi dia tidur setidurnya. Jadi setidurnya kalau terjemahan dalam bahasa Melayu, maka itu merupakan kalimat maf'ul mutlak kita panggil. Baik, yang kelima ialah maf'ul kerana. Maf'ul kerana ini pun jarang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Jadi maf'ul kerana ni dalam istilah nahwu bahasa Arab dipanggil maf'ul li ajlihi. Maf'ul li ajlihi. Ya, kalau maf'ul li ajlihi ni menceritakan tentang sebab perbuatan itu dilakukan. Contohnya, Ali dia lari ketakutan. Kalau tuan-tuan nak tambah perkataan yang paling sesuai sebelum ketakutan itu ialah kerana lah. Ali dia lari kerana ketakutan. Jadi sebab tu dia panggil maf'ul kerana. So ketakutan tu maf'ul, tapi bukan maf'ul bih lah. Kita panggil dia maf'ul kerana ataupun maf'ul menjadi penyebab perbuatan lari itu dilakukan oleh si Ali. Okey, baik. Yang keenam ialah maf'ul bersama tuan-tuan. Maf'ul bersama ni dia selalu sebelum kalimat maf'ul ni ada perkataan ma'a. Sebab tu kita panggil maf'ul ma'iyah. Maf'ul ma'ahu. Maf'ul ma'ahu ataupun maf'ul bersama dalam bahasa Melayu. Contohnya apa? Contohnya Ali dia tidur ma'a radio. Ma'a tu maknanya bersama. Ali dia tidur ma'a radio. Radio tu kena baris atas. Kenapa? Itu kita panggil dia maf'ul bersama. Ini pun jaranglah tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran. Tapi kena ajar jugalah untuk tuan-tuan tahu. Baik, yang ketujuh ialah maf'ul fihi. Maf'ul fihi ni dia ni zaraf yang menjadi maf'ul. Contohnya apa tahu? Ali dia berjalan amamal ustaz. Amam tu maknanya depan kan. Ali dia berjalan amama kena baris atas. Amamal ustaz. Kenapa? Sebab depan, belakang, tepi itu semua adalah kalimat zaraf kan. Jadi zaraf tu dia kena baris atas sebab apa? Sebab itu kita panggil maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Zaraf yang menjadi maf'ul. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik tuan-tuan punya diagram ni kalau terlupa. Okey. Yang ke-8. Hari ni kita bahas sampai yang ke-8 tuan-tuan. Hal. Hal ni dia menceritakan keadaan semasa perbuatan itu dilakukan. Tadi kalau tuan-tuan masih ingat, kita jumpa maf'ul yang kita panggil maf'ul li ajlihi kan, maf'ul kerana. Ali dia lari ketakutan atau kerana ketakutan. Tapi kalau hal ni dia menceritakan hal keadaan semasa perbuatan itu dilakukan. Contohnya Ali dia lari tempang-tempang atau Ali dia lari terdengkut-dengkut. Tempang-tempang terdengkut-dengkut tu bukan penyebab tau. Penyebab tadi Ali dia lari ketakutan. Itu penyebab. Itu maf'ul kita panggil maf'ul li ajlihi. Tapi sekarang ni kalau hal keadaan Ali masa berlari tu. Ali dia lari terdengkut-dengkut. Terdengkut-dengkut tu dia ialah kalimat isim tuan-tuan. Dan dia adalah kita sebut dia sebagai hal, dia kena baris atas. Macam mana saya nak bagi tuan-tuan contoh. Ali dia lari terdengkutan kelakar juga macam ni kan. Tapi tuan-tuan mesti tahu dia kalau hal ni dia menceritakan tentang keadaan semasa perbuatan itu dilakukan. Ali dia makan gelojohan. Tu lebih sesuai. Ali dia makan gelojohan. Kalau tuan-tuan nak lebih mudah, Ali dia makan nasi gelojohan. Jadi nasi tu maf'ul bih. Jadi gelojohan tu dia adalah kita panggil dia hal, keadaan Ali masa makan nasi tersebut. Tuan-tuan Okey, kita ambil contoh tuan-tuan dekat dalam Al-Quran. Hal ni pun tidaklah selalu sangat kita jumpa dalam Al-Quran, tapi adalah dia kalau nak banding dengan maf'ul yang lain tadi, hal ni banyak sikitlah berbanding dengan yang lain. Okey tuan-tuan, cuba buka ayat Quran muka surat yang keempat, muka surat yang keempat, ayat yang ke-22 daripada surah Al-Baqarah. Sebentar Sebentar. Saya kecilkan balik tulisan. Ayat yang ke-22 tuan-tuan Cuba buka ayat yang ke-22. Panjang sikit ayat ni. Ni. Sebentar Okey.
Tengok ni tuan-tuan Allazi ja'ala lakumul arda firasyan wasamaa binaan. Kita ada dua kalimat yang mansub hari ni. Okey, tuan-tuan tengok Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Baik. Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa binaa. Kita ambil dua rangkap tuan-tuan Allazi ja'ala lakumul arda firasyan wassamaa binaan. Baik, allazi maknanya yang ja'ala lakumul arda firasyan. Dia telah menjadikan untuk kamu bumi ini firasyan sebagai hamparan. Nampak ni? Dia yang telah menjadikan untuk kamu bumi ini sebagai hamparan dan langit sebagai bumbung. Jadi kita ada dua kalimat kat sini yang kita nak bahaskan, firasyan dan binaan. Firasyan dengan binaan ini. Okey, cuba tuan-tuan tengok makna dia lagi sekali. Dia yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, dan langit sebagai bumbung, sebagai bumbung. Jadi dia yang telah menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan, dijadikan kamu bumi sebagai hamparan, dijadikan langit sebagai bumbung. Okey tuan-tuan Jadi kita ada dua kalimat yang mansub hari ni yang kita nak bahaskan. Okey, yang mula-mula dulu. Allazi maknanya yang ini merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim mewakili ataupun isim mausul. So dalam konteks ni dia mewakili siapa tuan-tuan? Siapa yang menjadikan untuk kamu bumi sebagai hamparan? Allah lah. Betul ke tidak? Okey, ja'ala, dia telah menjadikan. Yang ini ialah kalimat fa'il. Betul ke tidak? Fa'il apa ada telah tuan-tuan? Fa'il apa? Fa'il madhi lah. Nanti saya besarkan sikit okey. Dia telah menjadikan untuk kamu, dia telah menjadikan. So inilah kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi kan. Dalam ni ada dia. Dia ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Dia ni rujuk pada Allazi ataupun Allah. Dia rujuk kepada Allazi. Dia yang telah menjadikan. Baik, ada maf'ulun bih tak? Ada tak yang dijadikan oleh si dia ni? Apa yang dijadikan? Dijadikan bumi lah, betul ke tidak? Jadi bumi ni, nampak tak dia baris atas? Dia merupakan maf'ulun bih. Betul ke tidak tuan-tuan? Dia merupakan maf'ulun bih. Betul ke tidak tuan-tuan? So kalau dia merupakan maf'ulun bih, jadi cuba tengok baris dia tuan-tuan. Okey, nanti kejap lagi kita bahas kat sini. Kita habiskan dulu So ja'ala ni tuan-tuan dah tahu dia ialah kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi. Ganti nama diri dekat dalam ni ialah dia rujuk kepada allazi ataupun Allah. Ada tak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Maf'ulun bihnya mana? Al-arda ni. Al-arda Okey, lakum ada dua kalimat. La maknanya bagi atau untuk. Ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf jar. Kum maknanya kamu tuan-tuan Kamu ni ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi lah, iaitu isim dhamir kan. So kum ni dhamir kepada siapa? Dhamir kepada kita semualah. Dalam konteks hari ini kepada Rasulullah dan semua para sahabat, juga orang-orang yang ada pada zaman tersebut. Okey, al-arda maknanya bumi tuan-tuan kan. Al-arda maknanya bumi. Okey, ini ialah kalimat isim. Ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab tuan-tuan, tentulah dia mu'rab. So tengok baris hujung dia. Dia ni mu'rab marfu' ke, mu'rab mansub ke, mu'rab majrur tuan-tuan? Jawapannya ustaz, saya nampak baris atas ustaz. Dia sedang berpangkat mansub. Okey, sekarang ni tanda mansub di mana? Itulah baris atas tu. Okey, penyebab apa? Penyebab. Tadi kenapa al-arda ni dapat pangkat baris atas? Dia ada kena dengan ja'ala tadi. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia maf'ulun bih, yang dijadikan. Nampak tak? Yang dijadikan. Baik, Allah jadikan bumi ni sebagai apa tuan-tuan? Sebagai apa? Keadaan bumi itu dijadikan, keadaan bumi itu menjadi apa tuan-tuan? Keadaan bumi itu masa dijadikan oleh Allah, bumi itu dia sebagai apa tuan-tuan? Dia sebagai bumbung ke? Bukan, bumi itu sebagai firasyan, hamparan. Jadi firasyan ni, hamparan ni, tengok elok saya besarkan. Okey, sebentar Firasyan ini tuan-tuan, dia maknanya ialah hamparan. Masa Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Betul ke tidak tuan-tuan? Keadaan Allah menjadikan bumi itu, dalam keadaan bumi itu menjadi hamparan. Okey, inilah yang kita panggil sebagai hal.
Kalau hal ni yang sesuai sekali penambahan dia ialah sebagai. Nampak ni sebab tu tuan-tuan tengok dalam kurungan. Sebab bila dalam kurungannya maknanya saya yang tambah. Saya yang tambah. So firasyan maknanya hamparan. Jadi penambahan yang sesuai dalam bahasa Melayu ialah sebagai. Sebagai hamparan. Sebagai hamparan. Okey tuan-tuan dengar dulu. Firasyan ni dia ialah isim biasa. Betul ke tidak? So kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab. Dia mu'rab. So dia mu'rab marfu' ke mu'rab mansub ke mu'rab majrur tuan-tuan? Dia mu'rab mansub. Okey, tanda mansub di mana? Fathah. Betul ke tidak? Okey, apa penyebab? Tadi tanda mansub fathah. Apa penyebab mansub pula? Kerana dia adalah hal, tuan-tuan. Hal, hal kepada perbuatan Allah menjadikan bumi itu, so bumi itu adalah sebagai hamparan. Okey, wasama binaan. Ni, kita punya soalan nanti dekat binaan, Kenapa binaan ni dapat baris atas, Baik, wa dan ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf penyambung cerita. As-sama'a. So waw ni dia telah menyamakan baris as-sama' dengan al-arda ni tuan-tuan. Dia bukan maf'ul bih. Dia ni at-tawabi'. At-tawabi' maknanya yang follow. So dia follow balik baris al-arda ni. So wa ni menjadi penyebab kenapa as-sama' ni follow baris ni. Okey, dia panggil ataf maktuf. Kalau tuan-tuan tengok dekat at-tawabi' tu, nombor 2 ada ataf maktuf. Nanti kita sampai kepada at-tawabi', kita akan bahaskan dengan lebih detail. Okey, binaan. Dan langit sebagai binaan, dan langit sebagai bumbung. Betul ke tidak? Okey, cuba tuan-tuan tengok langit ni sebagai bumbung. Betul ke tidak? Ni sebagai hamparan, ni sebagai bumbung. Tuan-tuan tolong jawab dengan saya, Tadi firasyan ni sebagai hal kepada perbuatan Allah mencipta al-ardha ni kan? Betul ke tidak? Okey, dan Allah menciptakan langit sebagai bumbung pula. Bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bumbung. So firasyan ni hal kepada perbuatan Allah menjadikan bumi itu, menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Okey, wasama binaan. Ini ialah isim biasa. So isim biasa dia mu'rab. So dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah fathah. Soalan saya, kenapa dia dapat pangkat mansub? Tolong jawab kat saya, kenapa dia dapat pangkat mansub? Dia lebih kurang sama macam rangkap sebelum ni juga. So tuan-tuan tolong jawab dan hantar ke 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.